Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kumpulan BGS 203. Selamat datang ke sesi pembentangan pra-projek untuk kumpulan BGS 203 dengan tajuknya Dr. Pakar Sekretari. Okey. Jadi sebelum bermula, pembentangan dimulakan, saya ingin maklumkan bahawa untuk sesi pembentangan ini akan dinilai oleh saya, Cikgu Hasnan Salim dan juga Cikgu Nur Haiza untuk menilai prestasi kamu, cara kerja kamu dan juga pembentangan kamu. Baik, tanpa membuang masa, saya mempersilakan wakil kumpulan BGS 203 untuk membentangkan sesi pembentangan pra-projek mereka. Anda dipersilakan. Baiklah. Terima kasih Cikgu Hasnan yang budiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kasih sayang pada untuk semua. Yang dihormati Cikgu Hasnan bin Salim, Cikgu Nur Haiza binti Cik Mat, selaku guru penilai projek PRS. Yang dihormati barisan guru pembimbing iaitu Cikgu Muhammad Azni bin Abu Hassan, guru bimbingan dan konseling Semam Mawib dan seterusnya yang sahabat-sahabat PRS kumpulan BGS 203 yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan pra-projek kumpulan kami yang bertajuk Ibu Kerjaya Dr. Pakar Psikiatri. Bermula dengan nama kumpulan kami ialah Mawipians. Nama ini disebabkan kerana kami semua daripada Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Semam Mawib. ID kami PGS 203. Ahli jawatan kuasa projek selaku saya Ketua Muhammad Amir Syahmi dan penolong ketua saya Nadia Syakirah. Merangkap Setiausaha dan Bendahari Ainul Balkis dan Aisyah Sofia, dan ahli-ahli jawatan kuasa Muhammad Hafiz, Raja Haris Haikal, Siti Nurlaika dan Nur Syakirah. Tema untuk ibu ini ialah Eksplorasi Kerjaya tentang Dr. Pakar Psikiatri. Objektif projek kami ataupun objektif kami membuat ibu ini adalah untuk memberi pendedahan awal kepada semua pelajar Semam Mawib tentang kerjaya Dr. Pakar Psikiatri dengan lebih terperinci. Selain itu, ibu ini adalah untuk menjadi salah satu platform untuk menyampaikan maklumat tentang kerjaya Dr. Pakar Psikiatri dan menjadi bahan bantu rujukan murid untuk membina laluan kerjaya dengan jelas dan tepat. Di samping itu, boleh jadikan sebagai bahan rujukan lepasan SPM, matrikulasi STPM dan asasi. Seterusnya. Sasaran projek kami sasarkan projek ini kepada pembimbing rakan sebaya PLS, semua murid Semam Mawib, semua murid sekolah menengah dan sekolah rendah di Malaysia, dan semua lepasan SPM, matrikulasi STPM dan asasi sebagai maklumat tambahan dan rujukan untuk memilih kerjaya mereka dengan lebih jelas. Selain itu, kami sasarkan kepada masyarakat untuk memberi mereka pendedahan awal kepada orang ramai untuk menerokai tentang kerjaya pilihan masing-masing. Seterusnya, untuk carta organisasi, guru penasihat kami iaitu Encik Muhammad Azli bin Abu Hassan selaku konselor Semam Mawib dan saya pengurusi Muhammad Amir Syahmi bin Omar. Seterusnya, naib pengurusi selaku timbalan saya Nadia Syakirah binti Nur Alfian, bendahari Aisyah Sofia binti Ahmad Syukri, Setiausaha Ainul Balkis binti Azman, dan 4 ahli jawatan kuasa iaitu Muhammad Hafiz bin Zamri selaku AJK 1, Raja Haris Haikal bin Raja Muhammad Akidir selaku AJK 2, Siti Nurlaika binti Muhammad Azhar AJK 3, dan akhir sekali AJK 4 Nur Syakirah binti Muhammad Syahrul Syamsul. Baiklah, seterusnya saya menjemput Setiausaha saya iaitu Ainul Balkis untuk membentangkan slide seterusnya iaitu skop tugas. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi kumpulan Muhammad Amir Syami. Saya Aina Balkis binti Azman selaku setiausaha kumpulan Mawi Page akan menerangkan slide skop tugas. Jadi pengerusi Muhammad Amir Syami akan melaksanakan mesyuarat kumpulan untuk membuat pemilihan tajuk, pembahagian tugas dan pengumpulan maklumat. Muhammad Amir Syami juga akan menyusun bahan pembentangan pra-projek, pembentang pra-projek, mencari dan mengumpul maklumat tentang rumusan kerjaya Dr. Pakar Sekretari serta melaksanakan temu bual bersama personalia iaitu Dr. Pakar Sekretari. Seterusnya, timbalan pengerusi kami, Nandia Syakira, mencari dan mengumpul maklumat tentang kelayakan akademik menjadi seorang Dr. Pakar Sekretari, membantu mereka ibu kerjaya, menyediakan objektif penghasilan projek serta melaksanakan temu bual personalia iaitu Dr. Pakar Sekretari. Seterusnya, saya sendiri, Aina Balkis, mencari dan mengumpul maklumat tentang risiko dan cabaran kerjaya Dr. Pakar Sekretari, menyediakan bahan pembentangan pra-projek, pembentang pra-projek, menyediakan sasaran projek serta mengenal pasti individu yang bekerja dalam bidang Dr. Pakar Sekretari. Seterusnya, bendahari kumpulan kami, Aisyah Sofia, mencari maklumat dan mengumpul tentang peluang pekerjaan Dr. Pakar Sekretari di Malaysia, membantu menyediakan bahan pembentangan pra-projek serta mengenal pasti individu yang bekerja dalam bidang ini. Seterusnya, Muhammad Hafiz membantu pengerusi projek iaitu Amir Syami menyediakan bahan pembentangan pra-projek. Muhammad Hafiz juga menyediakan pengenalan ibu kerjaya dan mengenal pasti dan menghubungi personalia iaitu Dr. Pakar Sekretari untuk sesi temu bual. Seterusnya, AJK2 Raja Haris Saikal mencari maklumat berkaitan trade inventory personality kerjaya Dr. Pakar Sekretari, membuat carta organisasi kumpulan dan mengenal pasti dan menghubungi personalia Dr. Pakar Sekretari untuk sesi temu bual. Seterusnya, Siti Nolaika mencari dan mengumpul maklumat tentang trade minat kerjaya Dr. Pakar Sekretari, mereka bentuk ibu kerjaya serta terlibat dalam proses menyunting ibu kerjaya. Dan akhir sekali, AJK4 Nur Syakirah mencari maklumat berkaitan skop tugas kerjaya Dr. Pakar Sekretari, membantu mereka bentuk ibu kerjaya serta terlibat dalam proses menyunting ibu kerjaya. Pada slide ini, saya akan memberi penerangan ringkas tentang projek kami. Pemilihan kerjaya Dr. Pakar Sekretari ini kami lakukan secara undian dalam kalangan ahli kumpulan kami. Kerjaya Dr. Pakar Sekretari ini merupakan bidang yang menarik untuk kami pelajari. Ia juga selari dengan peranan kami sebagai pemimpin rakan sebaya iaitu membantu individu yang memerlukan maklumat bagi membina laluan kerjaya mereka untuk menjadi seorang Dr. Pakar Sekretari. Pada masa kini, Dr. Pakar Sekretari amat diperlukan kerana masalah penyakit mental dalam kalangan rakyat Malaysia semakin meningkat. Projek kami ini dihasilkan dengan sumber informasi daripada sesi temu bual bersama personalia dan rujukan di internet. Sepanjang menghasilkan projek ini, kami telah melakukan beberapa aktiviti iaitu taklimat tugasan yang telah kami sertai pada 11 hari bulan Julai yang lalu. Kami juga telah melantik ahli jawatan kuasa kumpulan pada 12 Julai yang lalu serta mengagihkan tugasan ahli jawatan kuasa pada tarikh yang sama. Kami akan melakukan proses pengumpulan maklumat daripada tarikh 12 hari bulan Julai sehingga 15 September yang akan datang. Penyediaan slide pra-projek ini kami hasilkan daripada 1 Ogos sehingga 21 Ogos. Pembentangan slide iaitu pada hari ini 22 Ogos 2020 dan proses penghasilan projek e-book kami akan hasilkan daripada tarikh 23 Ogos sehingga 15 September.
Uh, Penghasilan projek kami dapat memberi impak kepada beberapa kategori, iaitu kepada diri kami sendiri. Kami dapat menambahkan ilmu pengetahuan baharu tentang doktor pakar psikiatri. Kami juga dapat meningkatkan pelbagai kemahiran dalam diri kami seperti kemahiran komunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran kerjasama kumpulan. Projek ini juga dapat memberi impak kepada rakan-rakan kami, iaitu dapat menambahkan ilmu pengetahuan baharu dan menjadi garis panduan untuk rakan-rakan kami memilih kerjaya mereka pada masa akan datang. Sekolah kami juga dapat melahirkan murid yang mempunyai ilmu pengetahuan yang pelbagai dan dapat mendedahkan ilmu tentang bidang kerjaya doktor pakar psikiatri ini kepada semua murid di sekolah. Seterusnya, projek ini juga dapat memberi impak kepada masyarakat dengan melahirkan masyarakat yang berpengetahuan luas tentang sesuatu perkara. Dan akhir sekali, kepada negara, dapat melahirkan lebih ramai lagi doktor pakar psikiatri di Malaysia dan dapat memajukan negara impak daripada masyarakat yang berilmu pengetahuan. Seterusnya, saya memberikan slide berikut kepada pengerusi kami, Muhammad Amir Syami, untuk meneruskan pembentangan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Sitiausaha saya, Nia Balkis. Baiklah, untuk menutup, saya akan membentangkan harapan projek kami. Harapan projek ini ialah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat disebarluaskan kepada pelbagai kelompok sasaran. Selain itu, ia dapat menjadi pencetus untuk menghasilkan pelbagai bahan yang dapat memberi impak kepada diri dan orang lain. Di samping itu, harapan kami dapat ibu ini dapat disebarkan kepada semua PRS dan semua murid di seluruh Malaysia melalui pelbagai platform, dan akhir sekali dapat membantu pengguna bahan projek ini dalam kehidupan mereka. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan BJS 203. Dipersilakan Cikgu Haiza. Okay, Assalamualaikum semua ya. Semawib ya. Belakang sekolah cikgu je. Okey, tahniah ya kepada para pembentang, sama ada pembentang utama ataupun pembantu pembentang tadi ya. Dua-dua kelihatan bersedia ya dan ceria orangnya. Dan nampak macam anda tidak menghafal lah slide ni, mana anda dah bersedia. Tahniah ya. Okey, slide pun cantik ya. Cantik, tertarik cikgu tengok. Jadi mengekalkan tahap fokus cikgu terhadap slide anda. Okey, objektif anda jelas, sasaran pun jelas. Okey, carta organisasi cikgu harap anda boleh buat dalam bentuk carta organisasi ya, maknanya macam ada garis ke bawah dari segi susun atur betul dah awak buat ya, betul. Cuma kalau ada garis lagi baiklah menunjukkan dalam sebuah carta. Skop tugas sangat jelas. Penerangan pun jelas. Ada jadual pelaksanaan. Impak cikgu tengok ada untuk diri sendiri, rakan, sekolah ya, dan negara. Cuma negara tadi anda kata melahirkan lebih banyak sekretaris ya. Cikgu rasa mungkin ayat yang betul adalah menarik lebih ramai orang untuk berminat dulu untuk membaca ibu tu ya. Okey. Kalau anda dapat menyatakan kos lagi baik ya untuk penerangan ringkas tu. Harapan pun jelas. Itu saja dari cikgu. Tahniah. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Untuk daripada pihak saya, okey. Saya ucapkan tahniah kerana slide kumpulan ini sangat menarik dan memang memberikan satu rasa ceria tu ada. Okay. Kalau sebelum ni kita murung kejap kan. Okay. So sekarang ni dah jadi ceria balik lah. Okay. Saya memang cakap terus terang, untuk semua detail, semua butiran saya suka. Okay. Memang lengkap, memang bagus. Cuma ada beberapa perkara yang perlu ditambah baikkan lah. Okay.
Pertamanya, dari segi kita tengok pada kalau boleh ulang balik slide ni ke slide yang pertama. Okay, kita tengok, saya boleh boleh tengok daripada yang ni. Tapi sebelum saya nak tahu kamu guna apa ni untuk buat slide ni? Gambar-gambar itu. Ya? Canva. Okay, good. Baik. Okay, tak semestinya guna PowerPoint dan tu. Okay, good. Canva. Okay, next. Nombor yang yang page pertama ni dah buat saya rasa wow. Itu nampak. Itu dia punya effect dia. Yang itu yang kita suka. Okay. Dia pun Kombinasi warna yang ceria. Ya, betul. Dia simple je. Kita tengok macam lepas tu dengan gambar doktor tu macam wow. Okay. Next slide seterusnya. Kita tengok. Tak perlu pun kita banyak-banyak grafik pun. Okay. Untuk yang bahagian ini saya syorkan kalau boleh ditambah baikkan dari segi buat dalam bentuk jadual. Ada table. Okay. Mungkin di hujung sebelah kiri sebelah kiri kita lah sebelah kiri jawatan. Semua jawatan. Lepas tu tengah dia nama, hujung sekali table yang kolom yang ketiga tu ID. So dia lebih cantik dan lebih nampak tersusun. Kalau macam ni dia dah okey dah, tapi kadang-kadang saya bila kita baca tu saya faham kamu alignkan dia center. Ada benda yang kamu bila align center ni, dia kalau nak guna alignment text ni yang center, kalau bukan bentuk point. Kalau bukan bentuk point. Kalau macam bentuk point-point macam ni, sebab kamu ada letak point kat depan, so tak digalakkan guna align center. Better yang right atau left bergantung kepada yang kamu guna tu lah. So, itu yang perlu tambah baik. Nextnya, tema tak ada masalah, okay. Okay, objektif pun cantik. So kita memang tahu fokus 1, 2, 3, 4. Walaupun kamu tak guna numbering, kamu guna macam ni punya style, okay, kita faham. So ada 4 objektif, tak ada masalah. Okay, good. Lagi? Next. Jelas dan tersusun. Okay lah, tak ada masalah. Sasaran juga jelas, okay. Cuma bila guna alignment dan juga bullet numbering, pastikan susun betul-betul. Kalau semua nak tepi, semua ke tepi. Okay, bahagian macam contoh lepasan SPM ni, dia punya yang bullet yang kat bawah sebagai maklumat tambahan tu kena susun cantik. Selepas satu bullet, kalau ada adjustment lagi, adjust dia ke belakang sikit lagi, ke depan sikit lagi untuk dia jadi tu, baru dia cantik dia punya susunan tu, macam tu lah. Okay, yang lain tak ada masalah lah, saya rasa okay je. Next. Okay, catatan ni betul apa yang Cikgu Haizal sebut tadi, kena ada garisan. Garisan tu carta orang kata garisan aliran. Okay, lepas penasihat siapa orangnya, pengurusi. Lepas pengurusi ada naik pengurusi. Lepas tu apa. So level dia tu kena ada. Leveling tu kena ada supaya kita nampak. Okay. Dan lagi satu tambahannya kalau boleh biar ada gambar. Sebab carta organisasi ni dia kena ada gambar baru nampak dia, baru dia lengkap. Okay. So tulisan nama ni pun tak perlu besar-besar pun tak ada masalah. Sepatutnya boleh je guna tulisan yang sama macam nama jawatan tu, tak ada masalah. Okay, so boleh kecilkan lagi, so boleh tambah ruangan gambar pula. Gambar tu tak semestinya atas kotak, mungkin tepi kotak pun boleh, tak ada masalah asalkan dia nampak. Okay, boleh rujuk dalam internet banyak cara. Okay, next. Okay, untuk skop tugas ni tak ada masalah. Cuma dari segi font dia, cuba tengok balik. Okey tak okey. Kalau nak buat contoh kat skop tugas tu ada banyak pecahan-pecahan skop tugas. Guna bullet yang betul. Kalau nak buat bullet dash, faham masuk bullet, masuk numbering saya sebut ni. Ini yang jenis technical tau. Saya sebut pasal technical. Sebab saya tak nak sentuh berkaitan dengan konten apa, sebab konten kamu semua alhamdulillah bagus. Memang tak perlu saya sentuh, tapi saya sentuh dari segi teknikal dia, dari segi penyusunan. Okay, so bullet-bullet ni kalau nak guna dash, biar dash semua dan dia mesti teratur. Mana dash betul perkataan, yang bawah dash perkataan. Kalau macam ni dia tak ada space, so macam bila baca pun tak tersusun macam tu lah. So benda-benda macam ni kamu kena jaga sikit. Okay, next sama juga, yang lain-lain next. Tengok kalau font dia nak sama, semua samalah baru cantik. Okay, next. Apa lagi?
Maklumat percaya. Okey, penerangan. Penerangan ni pun sama, kalau nak buat dalam bentuk point, buat dalam bentuk point, guna bulat yang betul. Ataupun nak guna numbering pun tak ada masalah. Cuba kurangkan penggunaan perkataan yang terlampau banyak. Okey. Contohnya kejayaan ini merupakan bidang yang menarik untuk dipelajari. Okey, selari dengan tu sebenarnya tak perlu sebut pun tak apa. Kita tahu. Okey, sebab kamu akan menerangkan dia. Okey. Yang diperlukan ialah untuk penerangan ni ada tak personalia? Kalau ada, kena nyatakan siapa. Walaupun cadangan, walaupun belum tentu kamu akan contact orang ni, kena ada cadangan personalia. Sebagai contoh, ada mungkin keluarga ke, ahli keluarga ke, sahabat handai ke, kenalan yang memang kerja sebagai orang kata apa, sebagai sekretari. Jadi boleh dapatkan nama dia, minta izin dia, kita letak nama, kalau ada gambar lagi bagus. So nama dia siapa, doktor apa, kelulusan dia apa, bekerja sebagai sekretari dah berapa lama, bekerja kat mana, pengalaman dia, benda-benda macam tu boleh masuk dalam penerangan ringkas projek. So bila kami baca, saya tahulah yang personalia dan juga personalia yang kamu ambil ni orang yang memang bagus dan memang layak untuk diambil dan dirujuk. Macam tu lah. Okay. Sumber pun daripada temu dah, dan rujukan internet. Untuk kumpulan ni saya lebih suka kalau kamu gunakan personalia, pembacaan buku, jurnal dan sebagainya. So lagi nampak lagi mantap lah sebenarnya. Okay. Next. Tadi saya lupa nak sebut masa yang dekat dekat skop tugas tu kamu guna garisan kan. Garisan tu tebal sangat. Okay. Jadikan dia yang biasa-biasa je, tak payah tebal-tebal. Okay. Okay, jadual pelaksanaan ni okay. Cuma macam saya kata tadi, bila nak gunakan alignment center, dia bukan dalam bentuk yang ada point. Contoh macam taklimat tugasan ni, sebab dia ada numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan gunakan alignment center. Guna je yang tepi terus. Sebab dia dah ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. So dah ada numbering. So dah cantik lah. So dia akan nampak lain bila kamu buat yang tugasan ni, taklimat semua ni letak dekat sebelah kiri. Saya ikut slide ni, sebelah kiri semua kan. Tarikh ni pun semua letakkan sebelah kiri. Dia akan jadi lagi cantik. Bila baca tu nampak, okay, tak ada masalah. Okay. So pentingnya alignment ni sebenarnya untuk menentukan kamu punya slide tu cantik ke tidak dan boleh difahami dengan lebih mudah lagi. Okay, next. Saya harap kamu follow jadual ni. Okay, cepat juga 23 Ogos hingga 15 September dah siap. Boy. Kena tengok ni nanti dah siap ke belum ni. Okay, impak saya suka sebab susun atur dia okay, dan jelas. Ada impak punya, lepas tu setiap satu tu ada dia punya dia punya content tu ada. Okay, cuma macam saya kata tadi, kalau nak guna bulat, guna bulat yang betul, alignment yang betul. Okay, kalau nak guna center alignment ni selalunya kalau dia single, tak ada point-point lain. Contohnya diri sendiri menambah ilmu pengetahuan baru. Cukup. Itu baru boleh guna center. Kalau ada yang nombor 2-nya, nombor 3-nya, guna bulat, selarikan dia. Kanan atau kiri. Senang cerita. Okay. Next. 14 kali harapan kan. Okay, harapan ni pun okay, tak ada masalah. Cantik, memang saya suka. Cuma perkataan harapan tu, try cari yang ada font dia cantik lagi lah. Okay, sebab saya sebelum masa mula-mula baca, benda tu macam harapan palsu saya tengok. Rupanya projek. Dia punya itulah kan macam macam itulah. Saya mula-mula first tu. Okay. Dia macam ni. Kalau kata kamu nak guna center macam ni. Ada satu je dia punya point. So kita nampak lah. Setiap satu dah akan jadi lebih cantik. Okay. So secara keseluruhannya saya sangat berpuas hati dengan kumpulan ni punya pembentangan. Konten pun cantik, tak ada masalah, berfokus. Boleh kata antara kumpulan yang terbaik boleh saya katakan. Okay, saya berpuas hati. Dan ini konten yang saya macam ni lah. Gerak kerja yang saya nak sebenarnya. Okay. Dari tinggalnya penghasilan ibu tu sajalah, sama ada dia seperti diharapkan atau tidak. Okay. Jadi untuk kumpulan ini saya berbesar hati mencadangkan untuk kita luluskan nak kata tanpa pindaan, kena ada pindaan sikit. Okay, luluskan. Bila luluskan tu maknanya kamu tak ada masalah, boleh terus buat, tak ada masalah, terus boleh buat kamu punya projek. Tapi dalam masa yang sama kena pastikan slide ini dibaiki terlebih dahulu. Mana yang saya komen-komen tadi tu cuba baiki dan perhalusi serta buat yang lebih baik lagi.
Okey, dan lepas tu hantar kepada guru penasihat kamu. Nah, selepas hantar, guru penasihat akan hantar pada saya lah untuk saya buat semakan akhir dan saya akan kumpul untuk di compilekan dalam satu file lah. Okey, dan kamu nanti SU akan diberikan dengan satu link sinopsis. Sinopsis tentang projek ini, so kamu akan isi macam biasa lah. Okey. So saya nak ucapkan tahniah kerana kumpulan anda berjaya diluluskan melepasi peringkat pertama. Tahniah saya ucapkan. Siapa yang buat slide ni sebenarnya? Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya ke? Boleh percaya ke ni? Betul, sama-sama. Ke ada orang-orangnya? Sama-sama bincang tu. Ya, bincang tak apa. Maksud saya dari segi menghasilkan slide ni mesti ada caretaker dia kan? Apa? Dah open. Dah perempuan. Oh, okey. Memang kita nampak lah kalau perempuan buat macam ni lah hasilnya. Kalau lelaki buat, okey. Baik, okey. So saya sudah masa. Terima kasih banyak. Saya ucapkan tahniah kepada kumpulan BGS 203 kerana berjaya lulus projek mereka. Saya doakan projek anda dapat dilaksanakan dengan baik, dapat disiapkan dengan baik serta boleh menjadi ikutan serta rujukan kumpulan-kumpulan yang lain untuk masa akan datang lah. Okay. So saya rasa itu saja daripada pihak saya. Sebab kalau ada sebarang masalah nanti kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya lah. Okay, InsyaAllah. Okay. Itu saja daripada saya. Sekian. Wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.